Tak tahu kita mungkin luar negara dah banyak buat dah kan. Tapi Malaysia maksudnya. kita kat Malaysia mesti kita nak cuba tingkatkan mutu kan. Sebab saya orang yang selalu tengok wayang lah. Yang saya rasa kita semua tahu harga tiket wayang dah naik kan. Jadi kadang saya rasa macam kalau orang nak tengok cerita aku kan, mesti dia akan fikir apa beza tengok wayang, tengok TV kan, ataupun tengok YouTube. Jadi saya nak betul-betul beza Go kan. extra mile. Saya nak bila masuk filem Syafiq Yusof, berbaloi lah tiket. Tu saya happy tak? Saya happy je. Kita bersembang-sembang. Okey, kita kembali ke bahagian kedua dengan Syafiq Yusof. Romantik kan suara ni. Dah kenapa? Dah malam kan. Kita pun dah semakin friendly kan. Okay Fik, tadi Syafiq cakap Syafiq dah berlakon Gerahas kan masa umur 17 eh? 16-17 kan? Masa 16 tu. 16. So itu berlakon mengarah umur yang sama lebih kurang macam tu ke ataupun lepas sekolah? Gerahas Mengarah masa umur saya 17 nak masuk ke 18. Masa sekolah lepas lagi lah. habis SPM, Okey. lepas tu saya follow shooting lah. Tapi sebelum tu pun memang kat rumah saya hari-hari orang shooting lah kan. So saya masuk college, lepas tu ada break SEM. So saya shoot Gerahas 2 ke 3 episod saya ingat. Itu Datuk yang request ke Syafiq yang minta nak direct? Itu masa tu saya tak ingat, tapi saya rasa memang bapak saya macam cuba try. Dia suruh. Ah. Itu selepas dah buat short film tu lah kan? Dah buat short film tu. So kan jadi nampak lah. Masa tu saya dah banyak buat short film lah. Dah kat YouTube semua dah. Syafiq buat short film kan? Saya rasa sebenarnya Syafiq nak test CGI betul tak? Efek-efek, special effect. Test CGI, lepas tu test audience, pasal saya start buat short film dekat YouTube tu masa saya Form 3, Form 4. So waktu tu memang YouTube baru lagi. Betul. Yang kalau tekan filem pendek memang keluar short film saya. Yang lain tak buat lagi dekat kan? Malaysia memang keluar filem pendek saya. Macam adalah 1-2 lain kan, macam tak banyak. Sekarang dah jarang. Dari situ ada satu short film saya tu Abangku Gangster. Yang saya shoot biasa-biasa saya nak test kamera sebenarnya. Test tu buatlah short film kelakar satu dengan sepupu saya. Buat masuk Yang dekat dapur. Dia 80,000 view. Datang kan. Datang tengok. Ada pula orang tengok kan. Betul buat yang Alung. Ada satu tajuk dia Alung. Tu ada saya nak test CGI After Effects. Dia tembak tu kan. Buat testing tu. Itu 100,000 view. Sampai ada content creator dekat US yang selalu buat dengan koridor digital. Freddy W dia retweet video tu. So jadi viral lah masa tu. So masa tu bapak saya nampak dah ada numbers. Pasal bapak saya so penting numbers, viewers kan. Viewers semua penting. So dia cakap nak start Gerahas tu lah. Start Gerahas. Lepas tu 2 ke 3 episod banyak benda kat saya belajar. Banyak benda kat kena marah dengan bapak saya, ni tak betul kan. Banyak benda belajar. Tapi yang saya belajar dekat Gerahas 3 episod tu, dia bukan saja kita nak tunjukkan apa kita nak buat cerita. Sebenarnya pengarah ni kita kena belajar politik di belakang kamera tu juga. Politik di belakang kamera? Kita nak, sebab orang-orang yang bekerja ni semua manusia. Semua ada hati dan ada perasaan. Kalau kita fikir karya-karya gitu kan, tak fikir orang, tapi dia boleh efek dia boleh belah kan. So kita kena make sure lokasi hubungan tu okey kan. Lepas tu timing shooting tu tak terlampau drag. Tak terlampau macam tak tidur 2 hari semua kan. So itu penting. Lepas tu hubungan dengan pelakon, itu sangat penting lah. Sebab kalau pelakon dengan pengarah tu ada masalah, maksudnya bergaduh ke apa,
kita boleh nampak dekat karya tu. Maksudnya Masa tengah berlakon tu nampak kan? Boleh nampak dia takkan bagi 100%. So tu saya Selalu jadi Fik? Pengalaman Syafiq? Dia tiap-tiap filem akan berlaku lah. Tiap-tiap filem. Tapi kita akan ada teknik-teknik dia lah. Contohnya kalau satu pelakon tu cakap Syafiq, saya rasa saya tak boleh lah dialog ni. Saya nak guna dialog saya sendiri. Padahal saya dah buat skrip, saya dah tahu dialog ni Kenapa dialog dia macam tu kan? Explain pun kadang-kadang manusia dia saya nak buat cara saya. So salah satu taktik saya cakap macam ni. Kita buat satu shot cara you, satu shot cara saya. Bila dia editing, saya pilih cara saya. Kita dah tahu. Nak potong ke tak biar? Jadi sebab bila macam tu selalunya lah. Yalah, tak ada masalah, kita shooting lebih smooth lah. Itu salah satu taktik, salah satu je. Menyedapkan hati untuk melancarkan proses penggambaran tu. Kalau tak, akan macam-macam masalah. Sebab kita berdepan dengan manusia, pelakon manusia, kru semua manusia, hari-hari berdepan dengan manusia. Yang ada hati perasaan. Memang confirm mesti ada problem. Yalah. So dari itu kena jadi problem solver juga. So lepas saya habis gerak khas tu, lepas tu continue study. Tapi saya study tak lama dekat KLMU tu, 6 ke 7 bulan saja. Satu sem lah? Dua sem? 2 ke 3. Lepas tu masa yang sama abang saya buat filem, skop hanya keluarkan tahun satu filem saja. Waktu tu competition syarikat lain keluar banyak filem. Jadi nak keep up competition tu susah. Jadi tak tahu kenapa ayah saya cakap, Syafiq, cuti sekejap buat filem lah. Cuti daripada diploma tu kan. Lepas tu buat filem, lepas tu sambung balik lah. Tu saya buat first film Sam tu. Tapi lepas tu tak sambung balik. Tak sambung balik. Tak sambung balik. Terus buat film sampai sekarang. Sebab memang dah terus hook lah, terus suka. Sebab yalah, once dah masuk filem tu memang dah steam lah. Dia akan constantly buat. Tapi walaupun saya tak habis belajar dekat KLMU. Fik belajar apa? Filem. Saya filem. Tapi pengalaman yang bagus, saya belajar banyak dekat KLMU walaupun masih sedikit. Saya jumpa isteri saya kat situ. Baru saya jumpa isteri saya dekat. Belajar bukan dapat sijil. Dapat isteri. Kat mana belajar tu, mana tu orang nak belajar. Tapi masa belajar KLMU dulu okey lah. Tapi apa ilmu-ilmu yang Syafiq dapat belajar tu apply sekarang? Salah satunya ilmu script writing lah. Lepas tu lecturer saya Sir Rosino Razali. Dia suruh saya tengok filem-filem art. Yang dulu sebenarnya saya tak berkenan sangat. Saya suka tengok cerita action. Tapi dia suruh tengok kat, dan saya tengok. Lepas tu lama-lama saya memahami apa itu konsep filem yang bergenre artistik yang sebenarnya ada nilai dia tersendiri yang saya nampak. Maksudnya bukan semua orang buat filem untuk duit. Kan? Kadang-kadang memang sebabkan cinta seni tu boleh. Tak salah pun. Itu satu benda yang saya belajar daripada dia. Lepas tu dari segi konsep penulisan skrip, saya banyak belajar daripada dia. Lepas tu ada buat short filem masa kat college pun tayang kat. Tapi tu nak tengok kat mana? Apa dia? Kalau kita nak tengok yang tu, ada ke? Kalau YouTube? YouTube ada. Dah tak ada. Bilik ke apa? Tapi tak sure. Dalam channel orang saya tak upload. Yang college ni saya tak upload. Syafiq, tadi cakap apa yang dalam 17-18 tu gerak khas kan? Apa perasaan? First time ni nak mengarah pelakon veteran ada ni. Masa gerak khas tu pasal semua kru tu nasib baik saya dah kenal. Dah familiar. Yang daripada kecil kan. Lepas tu diorang pun nasib baik lah. Maksudnya bagi sokongan yang macam smooth lah kan. Bantu. Lepas tu pelakon pun
okey. Sebab lagipun Gerahas masa tu memang shoot back to back pengarah berbeza-beza kan. So orang dah faham flow dia semua kan. Faham flow. Tapi tu lah 2-3 episod saya rasa 3 episod. Lepas tu Zack Taipan jadi jahat Zack Taipan. Okay, nak tanya filem arahan Datuk paling Syafiq suka dan kenapa? Paling saya suka filem ayah saya Gerahas The Movie 2. The Movie 2 yang ada era yang dalam gudang kan, last fight. Bukan, ada Afrin Shauki. Afrin Shauki jadi wartawan, macam cameraman, wartawan dengan Romala. Dengan Romala Samsudin. Sebab itu first time saya tengok bapak saya buat filem teater terbalik. Dia macam ni tak pernah ada filem Malaysia sebelum ni kan. Betul. So itu first time saya tengok. Sebenarnya kita tak perlu pun follow the rules kalau orang lain tak buat. Sebenarnya kalau kita ada cara kita usaha kita sebenarnya boleh je buat kan? So itu bapak saya first tunjuk kan. Sebab nak buat kita terbalik dulu something yang macam yang orang kata macam tak cakap. Selalu kalau accident mesti fade to black. Fade to black. Betul. Tapi bapak saya buat terbalik betul, guling-guling dia macam wow kan. Selalu tengok ni kat sebelum 3 shot jugalah. Ambil benda mahal. So lepas tu filem saya banyak. Tapi sekarang ni dah macam orang dah common lah. Dah common lah dah pun. So saya try cari yang lebih lah, yang lain lah, benda-benda yang lebih interesting. Lepas tu umur berapa Fik? Masa Gerahas 2 lah. Gerahas 2 darjah 5 6 tak ingat. Kalau Samsul punya favourite Fik? Samsul punya favourite saya sebenarnya KL Drift 2. Sebab 2 sebab itu filem KL Drift 2 tu dia macam masa saya kecil-kecil tengok perasaan seronok, fun tengok dengan sepupu, tengok lepas tu tengok berkali-kali, lepas tu ingat dialog dia. Lepas tu ada KL Gangster semua lah, which saya suka juga. Tapi KL Drift 2 yang saya ingat saya dengan sepupu-sepupu saya tengok berkali-kali. Kali-kali. Lepas tu sebab dia pun more to action kan. Suka dengan maksudnya sinematografi dia. Lepas tu colour dia very colourful cerita tu. Saya rasa watak gangster Aaron Aziz paling best dalam tu lah. Dia pun tak Joe kan? Tak Joe. Gangster betul rasa. Yang tu yang ada ni kan, Saizee Sam kan? Dia Saizee Sam. Acai. Okay, faham. Okay, nak tanya pasal filem Sam lah filem Sam tu yang kalau tak silap Samsul Yusof jahat kan sebenarnya? Tak bukan. Bukan lah. Tak tengok. Boleh ke cerita dah lama tak pula kan? Boleh. Dia lah di Sam tu dia psycho mental. Okay. So sebelum tu filem Malaysia semua straightforward kan? Cerita tu ada plot twist kan? Ada plot twist. So memang Syafiq daripada dulu minat cerita plot twist ke macam mana? Apa benda? Mana datangnya? Sebelum tu dah ada filem Melayu yang buat plot twist, dah ada. Cuma jarang. Cerita apa? Contoh cerita Aziz Musman Trauma. Dengan Aisyah Aziz tu, ada jarang sangat lah. Tapi jarang lah. Lepas tu waktu saya shoot tu 2011 masa tu memang Korea ni tengah Korean wave, tengah menular banyak filem-filem thriller Korea. Jadi Korea ni memang dia buat cerita thriller yang twist. Okey. Yang sampai kita tengok mak kita, makcik kita tengok TV cerita Korea kan. Yang memang tu saya tengok okey, Korea dia gunakan twist ni untuk pasal dia nak lawan dengan Hollywood dengan bajet ratus juta tak boleh. Betul. Jadi dia kena gunakan penceritaan yang lebih menarik daripada Hollywood. Itu cara dia lawan Hollywood lah. Saya bukan nak lawan Hollywood, tapi dia nak buat cerita yang menarik lah. Dia nak menonjol lah daripada crowd, nampak lain daripada yang lain lah. Tapi masa tu pada awalnya masa premier dan ramai orang tengok, ramai orang suka. Betul. But somehow dia tak hit cerita
cerita tu. Dia tak kena dengan selera orang Malaysia because lah. budget dia 1.8 million. Because masa zaman tu lagi saya shoot pakai filem. Saya sempat shoot sempat. pakai filem. Satu filem lagi. Maksudnya shoot 3 minit RM1,000 habis. Tukar kan 3 minit RM1,000 habis. Kita yang kena makan tip, kena maki memang tu. mahal lah nak buat filem masa tu. Lepas tu buat sungguh-sungguh yang jenis tak cukup tidur shoot kan. Nak cepat, nak jaga bajet semua, buat editing. Lepas tu tak jadi bila dia modal 1.8, collect 1.8. Saya fikir lama apa silap je kan. Lepas tu itu first yang saya rasa filem ni bukan aku punya kelebihan. Rasa tak nak buat. Silap dia. Terus saya cakap bapak saya macam nak cari kerja lain lah. Silap dia saya tahu Pik. Tak ada hantu. Zaman tu memang banyak cerita hantu. Kalau ada selit hantu so tadi bapak saya cakap teruskan. Sebab thriller sampai sekarang kat Malaysia susah nak dapat sambutan. Susah sikit. Okay, Tapi tu pelik kan. Sebab cerita tu best. Cuma aku tak ingat lah dia punya watak tau. Tapi cerita tu memang best. Sebab tu dia ada plot twist tu. Dia masa dia keluar tu ramai orang kata lah yang dah tengok, dia mengingatkan kepada Saw. So memang rujukan Syafiq kan Saw. Dia actually okay. Sebab tu Sam pun terbalikkan macam Saw kan. Dia actually Saw, Fight Club, a lot of mixture. Lepas tu Korea, filem Korea a lot of mixture mix up in one movie lah. Yang film yang saya suka dan saya cuba buat sebaik boleh. Macam sebelum tu Scope punya filem yang biasa kita tengok kan, tiba-tiba datang Sam dengan satu benda yang berbeza. Macam mana Syafrin nak convince Datuk untuk projek ni? Dia terus okey ke? Pasal dia yang suruh buat filem. Okay, yalah tema tu buat. Lepas tu dia suruh buat filem cinta. Ni cinta lah ni. Saya tak minat cinta. Macam biasa lah kan. Biasa betul. Saya memang tak minat lah. Jadi fikir macam mana. Tapi bapak saya cakap tak boleh, kena buat filem cinta juga. Tu masukkan elemen tu. So saya fikir okay, cinta tapi thriller. Tapi thriller kan, betul lah. So tapi banyak yang saya belajar kan. Pasal salah satu saya belajar, kalau nak buat cerita cinta, kita kena mesti pernah bercinta. Mesti pernah kecewa. Saya masa tu muda lagi, tak pernah bercinta kan. Masa tu kan dah saya kenal kat sekolah tak pernah ada girlfriend. Sekolah tak, ini bukan lepas dah college masa college tu baru first time saya dapat girlfriend. Baru bercinta. So apa yang dekat filem Sam tu, macam itulah saya bercinta dengan cik saya. Yang memang yang macam naif lah. So dekat Sam tu itulah dia, macam mana itu pengalaman bercinta yang macam tu lah tu. Except yang thriller part dia jadi gila tu tak lah. Dia jadi gila tu tak. Mana tahu kan. Itulah sisi gelap Syafiq kan. Tapi sambutan dia memang balik modal ke ada untung ke macam mana? Rugi sikit. Yelah Pawagam kan habis half because modal 1.8 million. Dapat 1.8 million, Pawagam half. Yelah. Lepas tu cukai hiburan lagi apa semua kan. So dapat TV semua still tak make. Lepas tu beralih ke Abang Long Fadil pertama Abang Long Fadil pertama. So Abang Long Fadil pertama boleh dia terus Abang Long Fadil pertama ke dia solusi dulu Abang Long Fadil pertama. Okay. Dia takkan dah ke berat terus kan. Baru lepas peras yang ni tadi. Dia mesti tu ke komedi. Mungkin Abang Long Fadil tu saya tengok lah personally, saya rasa dia macam ke arah style Shaolin Kung Fu Hustle punya komedi, Shaolin Soccer, Stephen Chow. Betul? The a lot of Kung Fu Hustle Stephen Chow punya vibe. Pasal Stephen Chow adalah salah satu pengarah yang paling saya suka. Lepas tu dia macam selalu Kung Fu kita tengok fight tangan ni, dia campur kat dengan CGI yang memang saya minat CGI. So saya nak try juga, boleh tak? Sebab saya tengok Stephen Chow buat dalam cerita Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle, bila dia fight orang tu melayang kan. Saya nak buat macam tu, saya akan cari jalan
untuk dapatkan shot tu. So Abang Fadil 1 tercapailah juga nak eksperimen. Tercapai juga nak eksperimen. Macam mana boleh terfikir nak combinekan pula Abang Fadil tu dengan eksperimen tu? Sebab masa tu pun sama, the second movie pun ayah saya cakap, ayah saya yang bagi title yang macam okay, gangster apa, spin off Abang Fadil. Okay, kau buat lah. At least watak dah establish At least watak dah establish. So dari situ saya buat story semua, lepas tu CGI saya edit semua dan Alhamdulillah okay sikit cerita tu. Tapi cerita tu saya ada masalah sikit dengan lembaga penapisan filem pada waktu tu lah. Banyak potong. Dia ada 9 potongan. Okay. So okay, 9 potongan tu satu, tapi selepas 9 potongan ditambahkan dengan 18 PL. Walaupun saya dah agree dengan potongan 9 tu, saya dah agree tetap 18 PL. Baik tak payah potong. Jadi saya macam kenapa macam ni? Jadi cuma timing masa tu tak berapa elok. Masa tu ramai orang marah, kenapa cerita gangster, cerita gangster, asyik gangster kan. Tapi padahal cerita Abang Fadil 1 tu saya buat pasal macam mana orang kampung nak melawan gangster, nak buang gangster ni daripada kampung. Yelah. Itu tujuan asal saya. Tapi saya tak tahu sebab watak Abang Fadil tu kan dah terpalit dengan KL gangster kan. So orang yang tak tengok nama dah busuk, terus assume lah. nama dah busuk. So orang cakap ni gangster, cerita gangster. So laku juga kan. tapi Alhamdulillah 4.5 walaupun 18 PL. Bayangkan kalau tak kan. Kalau umum kan. So lepas tu yang kedua tu tiba-tiba tukar. Saya tengok konsep dia dah lain dah. Dia lebih kepada waktu tu masa Abang Fadil 2 dah faded dah, gangster-gangster punya filem dah. Memang buat orang buat dia tak laku. So saya kena cari strategi lain lah. Kena buat lain lah. Itu apa direction dia tu? Itu direction dia mau tu macam Kingsman. Ya. Maksudnya suit, man in suit. Tuak doyok pun ada. Sebab kalau tak gangster kan dulu macam pakai t-shirt atau pakai gelang apa kan. So fashion dia saya tukarkan. Ini macam mafia. Yang macam upgrade sikit upgrade sikit. Part 3 agent kan. Part 3 spy. Kita orang pernah buat, tengok kita buat review yang part 2. Ada interview kita buat dalam kereta 3 orang. Pernah kot, cuma dah lama tak ingat. Lama. Kita suka itu tu. Yang part 2 tu memang kita minat. Part 3 pun best lah. Part 2 pun yang banyak mengekek kita kan. Cerita tu menarik lah. Saya suka action dia pun. Shoaib pun boleh nampak macam terror action macam tu. Tapi Abang Fadil 2 tak banyak CGI macam Abang Fadil pertama. Perasan. Sebabkan disolasi. Sebab seram ke? Lepas Abang Fadil 1 saya buat disolasi. Disolasi tu makan masa lama. 2 tahun nak siap CGI dia kan. Post produksi tu semua kan kat 2 tahun. Gila. Dia yang lama tu pasal nak padam frame by frame ke orang tu ke? Orang-orang pasal awam tu. Pasal kita shoot filem disolasi tu dekat KL, dekat Bukit Bintang. So ada polis trafik yang bantu untuk tahan kereta. Tapi orang-orang polis cakap kereta boleh tahan, orang tak boleh tahan. Kan salah kan, tak boleh. So saya cakap macam mana kan orang ni kena padam CGI kan. So itu memang ambil masa yang sangat lama lah. Kalau kereta ada lagi lah leceh. Kenapa pilih tempat yang padat tu? Sebab lokasi ke ataupun memang baru best. Sebab saya nak tunjukkan sebab saya macam pernah imagine what if KL ni selalu jam. Kan best kalau Hari raya Hari raya Cina macam tu. Kalau hari Cina hari raya dia kosong lah. Tapi memang saya shoot tu bukan hari raya. Yalah. Memang hari biasa. So memang nak jadikan itu macam satu cabaran ke? Satu cabaran. Sebelum tu kita dah buat macam eksperimen shot dah. Macam kat bandar-bandar yang macam berlainan sikit lah. Sebelum shoot check bila dah padam semua jadi. So saya fikir kalau dah boleh ni apa kata terpergi kat tengah-tengah Bukit Bintang. Masalah tempat paling padat tu. Tempat paling padat. Yang best tu tempat yang padat tu tiba kosong. Itu impact dia tu kan. So cerita
Desolasi pun mengalami Masalah yang sama. Dia tak hit. Kenapa lah? Tema dia kan Tema macam dia. mungkin berat, Tapi dia mungkin percintaan serius. Kan? Tapi personally saya suka. Kesilapan saya yang saya nampak, saya cerita tentang agama dalam tu. Faham. Which saya ingat, saya rasa si ramai orang Melayu boleh accept. Tapi mungkin kesilapan saya waktu tu saya masih muda. Saya umur baru 22 ke 23. Sebab bila filem tu tak laku, saya ada jumpa beberapa orang yang saya kenal yang jujur dengan saya cakap kenapa filem ni tak laku. Dia cakap terus terang, umur kau baru berapa, Fik? Apa kau tahu tentang hidup? Apa kau tahu tentang agama? Dia tak attack saya, dia cakap jujur. Jadi itu buat saya fikir macam ada betul juga kan. Saya terlalu muda untuk berbicara soal Lagipun soal agama tu macam indirect, Syafiq sampaikan dalam filem tu macam indirect. Tak ada terlalu macam preachy lah maksudnya. Tapi ramai yang cakap it's the preachy lah, pasal dia banyak Ada part tu. Maksudnya sebab dia kan dalam filem tu ada macam hadis-hadis, bacaan hadis-hadis. Okey. So mungkin Tapi benda tu orang suka je, macam munafik apa semua. tapi somehow saya buat sikit. So maybe because Okay I was lah. too young. Okey. Berapa ramai tenaga bekerja untuk menghilangkan Siapa seorang? Tu berbelas orang. Berbelas orang. Pasal saya ada syarikat VFX, Wiper. Studios. Tapi sekarang dah tak macam dulu 12 orang, sekarang dah Kurang. Tim yang kecil lah. Sebab desolasi tu memang susah untuk buat. 2 tahun kan? 2 tahun. Bukan CG padam tu je. Dia ada banyak shot CG. Ada 300 lebih shot VFX. Selain pada tu, apa kesusahan dia lagi yang betul buat Syafiq stres kan? Because masa test shot tu kamera tak gerak. Okay. Masa saya suka Bukit Bintang tu, Kamera kena gerak. saya sudah ambil risiko 360 kamera lagi. gerak. Okey. So bila kamera gerak, kita tak boleh padam macam Photoshop. It's frame by frame. Betul lah. It's frame by frame. It's restructuring all the roads, Lepas tu berapa all frame, the berapa buildings. frame per second? 24 frame per second. Tapi banyak shot. Yalah. Banyak shot. So dia, lepas tu sebenarnya nak tayang lepas, maksudnya setahun siap lah kan. Lepas tu bila tak siap, dapat CG, bila delay, jadi semua orang stres lah. Semua orang stres. Saya pun stres, yang membuat VFX pun stres. Pasal dia dah, maksudnya kita dah langgar deadline kan. Tapi tu lah team VFX saya, especially VFX supervisor, partner saya Dini Suhaimi, yang buat VFX tu, dia desolasi tu dia bagi segala jiwa raga dia untuk filem tu. Walaupun tak box office, tapi dalam banyak-banyak filem saya sebenarnya, bapa saya tak suka puji filem saya, tak pernah puji filem, tapi cerita desolasi dia suka. Dia suka. Dia cakap apa? Dia cakap, dia tengok situ, saya tunjuk dia masa offline. Dia tu dia tengah nangis. Dia nangis. Dia nangis, betul dia cakap, bagus dia bagus. Tersentuh hati seorang bapa. Selalu dia takkan puji. Dia akan cari kesalahan, betul dia betulkan. Lepas tu filem-filem selepas tu tak ada dipuji dah. Tak ada, dia akan cari, maksudnya apa mistake betulkan. Mistake betulkan. Tapi desolasi dia suka betul Desolasi dia suka betul. Itu yang saya ingat. Ini box office ni. Tapi desolasi dia ada sci-fi sikit kan. Dia ada elemen sci-fi kan. Tapi tak banyak lah. So itu filem kadang-kadang jadi nanti idea. Macam mana daripada Sam tu kan kurang berjaya dengan tema yang macam tu, tiba-tiba berani Syafiq nak buat desolasi yang tema dia macam itulah, maksudnya lebih, saya rasa kurang. mungkin jiwa saya sebenarnya ke arah situ kan. Mungkin jiwa saya ke arah yang saya suka buat yang benda saya rasa bila saya fikir benda tu saya rasa interesting. Mungkin maksudnya saya buat juga macam filem aksi macam Abang Fadil, Polis 3, Kereta Meletup semua kan. Itu best. Tapi sebenarnya saya suka cerita yang Bermakna.
bermakna. Lepas tu saya suka cerita yang buat kita Berfikir pemikiran kita pergi ke tempat yang kita tak pernah pergi. Okey. Saya suka filem-filem yang macam tu lah. Dan saya cuba buat, memang susah, tapi step by step saya learn lah. Saya memang, saya rasa pasal jiwa saya memang nak buat filem yang macam tu. Oh, asal jiwa memang ke situ pula sebetulnya. So Sebab action macam dekat college lah yang saya belajar, lecture saya tunjuk filem-filem yang unsur art stream kan. Contoh saya bagi macam filem Yasmin Ahmad. Masa saya kecil-kecil dulu saya tengok, saya tak faham. Saya fikir kenapa satu shot je, satu scene, kan, kenapa kan ini malas ke apa kan. Tapi bila saya besar, baru saya faham it's not about the shot. It's not about the shot. It's about the story that medium filem ni dia boleh memberikan 1001 makna. Dia bukan pasal shot je, bukan pasal letupan je apa. Dia boleh jadi macam-macam. Macam saya sebenarnya saya suka yang boleh membuatkan kita berfikir di luar kotak. Lepas tu filem yang boleh buat kita tak pernah terfikir pun, tapi filem tu boleh bawa. Itu kadang-kadang kuasa filem, ada benda tu yang kita tak pernah terfikir akal pun, tapi filem tu bawa kita pergi ke situ. Macam Yasmin Ahmad. Contoh macam kalau Hollywood, macam filem Interstellar, tu bagi saya example yang sangat bagus lah. Interstellar. Macam kalau kita Nolan sekarang kita fikir okey, kita nak pergi ke Interstellar, di luar angkasa yang jauh, kita tak tahu apa akan jadi. Tapi filem tu bawa kita dengan ada, walaupun science fiction tapi ada logika sains dia. Dia bawa kita ke tempat yang terasa macam mind blown. Fifth dimension. Kita keluar panggung wayang rasa macam dah pergi kat satu tempat yang baru. Tu saya suka lah. Sebab walaupun macam filem action biasa kan, atau komedi macam even Hollywood lah, sekarang dia ada efek yang macam dah jaded sikit tau. Macam mana tu? Dia benda yang ulang yang sama. Betul. Macam even saya pun buat mistake sama, macam kereta terbalik. Sebab saya suka kan macam kereta terbalik kan, boleh lipat tu lama kali. Tapi sebenarnya makin lama orang penonton ni dia dah tengok banyak dah filem. Dah terbiasa. Dia nak something yang new, Lebih dahsyat benda tu. So setiap filem saya seterusnya sekarang Sheriff kan, next saya try untuk apa yang saya nak bawa penonton, minda penonton ni ke mana. Pasal masa dia tengok wayang semua gelap, minda penonton dengan gambar je. Okay. So goal saya bila saya buat filem ni, saya nak bawa minda penonton ni ke mana. So macam Sheriff ni ada ke, macam Sheriff ni saya nak bawa minda penonton pergi satu adventure. Satu adventure yang dia tak ada spektakel bom kita terbalik, tak ada pun kita terbalik. Ada meletup ada lah, tapi tak ada kita terbalik. Saya dah macam tak nak buat kita terbalik. cukup lah kan. Cukup lah. Tapi yang ni saya try tu lah, bawa minda diorang ke satu tempat yang tak pernah diorang pergi. At least sinema Malaysia lah. Faham. Benda yang tak pernah tengok dalam sinema Malaysia. Sebab macam saya cakap, taktik macam Korea, kita nak lawan bajet dengan Hollywood tak dapat. Lagi lah sekarang bilion memang tak dapat. Kita cuba lawan dengan naratif penceritaan. Itu je lah yang kita boleh usahakan kan, ke arah tu kan. Macam genre personally lah, kalau bagi sebut satu genre yang Syafiq suka, memang genre mungkin banyak, tapi yang saya suka campuran. Sebab contoh dulu orang cakap drama ni boring kan. Tapi kadang-kadang filem drama pun boleh jadi something yang intrigue, something yang very interesting. Contoh, pernah tengok filem The Great Indian Kitchen? Indian Kitchen. Kena tengok The Great Indian Kitchen. UK Tak, kat India. India. Kisah pasal kat satu rumah kan. Drama. Tapi saya tengok cerita tu, saya rasa macam lagi best daripada Transformer. Macam
lagi hebat. Satu lokasi tu. Satu lokasi, Dalam kisah rumah. pasal seorang isteri yang jaga rumah je. Jaga Okey. rumah, masak. Tapi lagi best pada Transformer. Tapi ada benda-benda yang saya tak boleh explain. Kena tengok Great Indian Kitchen tu lah. Great Indian The Kitchen. Great Indian Kitchen ni film yang baru saya tengok lah. Yang bagi saya salah satu contoh yang macam bila kita tengok Terfikir. Mind blown lah. mind blown. Yang something, kadang-kadang filem ada benda ni, kita tak boleh explain apa benda tu, tapi kita dapat rasa. Faham. Kita dapat rasa tu kuat sangat. Kita tak boleh nak explain, kita hanya boleh cakap kat kawan kita, tolong pergi tengok cerita ni. Baru kau akan faham apa yang aku maksudkan. Okey. Kata-kata tak boleh nak gambar. Kata-kata kan? tak boleh nak gambarkan. Tak cukup. Kata-kata cukup. yang ada ni tak Bagi saya cukup. macam tahun ni yang saya tengok filem, barunya. dia dah 2 ke 3 tahun lepas. Oh, okey. dah, Kira baru lagi tu. tapi saya baru dapat tengok tahun ni lah. Itu untuk tahun ni, itu yang filem terbaik saya pernah tengok. The Okey. Great Indian Kitchen. Macam ada satu 2019 ke 2000 apa, kita tengok Parasite. Baru nak cakap. Parasite kan. Pun feeling yang best. Drama je sebenarnya kan. Kita kat satu rumah sebenarnya. Mainkan satu rumah. Ni pun sama, The Great Indian Kitchen. Ada feeling yang susah nak explain kenapa cerita tu best. Dia Parasite best lah. Dia dari segi apa yang tak boleh explain, dari segi dia punya shot. Dia tak boleh kan? explain. Macam mana nak tunggu dia explain? Sebab kadang-kadang Visual kan. dia bercakap dalam satu bahasa dengan penonton. Bahasa ni bahasa filem dia. Bahasa visual. Bahasa visual Bahasa yang dia visual sebenarnya lah. tengah bercakap dengan kita. Faham. Macam Parasite ada benda tu. The Great Indian Kitchen saya tengok ada yang dia tengah bercakap dengan penonton tapi dia tak keluar dialog. Dia tak ada dialog. Kita tengok gambar, Rasa. kita rasa dia bercakap dengan kita. Okey, faham. So, kita nak sambung ke bahagian ketiga dulu. Berapa minit dah? 36. Okey, kita stop sekejap lah. Kita sambung ke bahagian ketiga. Supaya ni Tertib sikit lah. Maksudnya Tertib dari segi apa dari tu? segi pembikinan, dari segi teknikal tu, saya berpuas hati banyak lah. Maksudnya dari segi lighting, location, set, wardrobe, lakonan, lepas tu lawak-lawak. Sebab Abang Farid 1, Abang Farid 2 sebenarnya, sebab asal kita nak buat cerita kelakar kan, lawak. Jadi Abang Farid 1, Abang Farid 2 ada lawak orang gelak, ada lawak orang tak gelak. Tapi macam Abang Farid 3 saya tengok kat panggung wayang, Majority pecah. semua hit. So